Okay, Assalamualaikum semua. Kita nak tengok. Okey. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Sekejap. Share on group share. Okey, yang dah join tu mohon klik butang share. Yang dah join sila klik butang share. Okey. Yang dah masuk sila komen jelas tak soal saya dan gambar sebelum kita mulakan bengkel pada malam ni. Dan jangan lupa klik butang share. Rosali bro, salam ceria dan salam sihat cikgu. Jelas, alhamdulillah. Yang lain bersama saya malam ni jelas ke tak? Kalau jelas sila komen jelas dan share pada kawan-kawan bengkel kita pada malam ni supaya ramai lagi yang mendapat manfaat apa yang kita bincangkan malam ni lah. Okey. Okey. Nampaknya hanya 5 orang ni. Okey, kita akan teruskan beberapa round. Kita akan teruskan bengkel siri yang ke-16 Siri yang ke-16. Okey, bengkel kali ini kita akan membincangkan soalan kertas 1 UPSR 2019. Kita sambung lagi. Alisha, Akilah, Zaham. Okey. Kita akan sambung kertas 1 dan kali ini sama juga macam dengan 2 hari lepas. Kita akan bincangkan soalan dan sama-sama bersama saya ni bukan saya yang bincang, saya yang bagi jawapan. Tak. Anda kena, kita nak wujudkan positive circle sebab positive circle ni sangat penting. Dia adalah salah satu formula yang memang proven success. Jadi apa yang saya nak, sebelum kita nak buat jawapan, kita buat jalan kira. Maksudnya macam biasa kita komen, cara anda kira macam mana, saya nak tengok seorang-seorang cara anda kira sebab ada di kalangan kita ada yang mungkin laju, mungkin cepat, mungkin faham, ada yang mungkin tak faham soalan. Jadi sama-sama kita, kita yang dah pandai tu kita tunjukkan jalan kerja, cara pengiraan dengan betul, dengan tepat dan kawan kita yang kurang faham tu dia akan rujuk pada jalan kerja kita. Kan lagi bagus macam tu kan. Jadi malam ni sama juga kita akan bincangkan soalan-soalan berkaitan dengan itulah
positive circle. Maksudnya kita akan masukkan positive circle, lepas tu kita masukkan elemen thinking, pairing and sharing. Maksudnya kita sharekan apa benda yang kita faham tentang soalan tu dan kita ajar pula kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, dah ready ke belum? Kalau dah ready sila komen ready ya. Dah ready sila komen ready. Okay, dah ready sila komen ready. Saya nak tengok berapa orang yang komen ready. Okay. Okay. Ready Facebook user. Rosalie Bro. Okay, Rosalie Bro ready. Okay, yang lain ni ready ke belum? Okay, Akila Zaham ready. Bagus. Okay. Yang lain macam mana? Dah ready belum? Baru 2 orang ready ni. Sila komen. Kalau ready, sila komen ready. Sila komen ready. Saya nak tengok berapa orang yang dah ready malam ni. Malam ni kita mula awal, habis awal. Kamu boleh tidur awal, esok nak bangun sahur. Okay. Jangan lupa klik butang share yang live bersama saya. Yang live bersama saya jangan lupa klik butang share. Sediakan alat tulis yang secukupnya, kertas, pensel, pemarih dan pemadam. Kita akan buat sebentar je lagi. Okay. Seterusnya, sebelum kita mula, kita akan sharekan sambungan PowerPoint. Okay. Sambungan PowerPoint. Okay. Share screen. Okay lah. Okay. Kita akan sambung soalan kertas 1 UPSR 2019. Okay. Okay, yang live semua dah ready belum? Ready, sila komen ready ya. Okay, yang live bersama saya jangan lupa klik butang share. Kita bantu kawan-kawan kita yang sama-sama untuk sharekan, untuk berkongsi maklumat tentang apa yang kita buat banking malam ni. Okay. Kejap saya nak setting juga. Okay. Okay, baik. Kita dah PowerPoint ni dah start. Okay, kita akan mulakan. Okay, baik. Sebelum tu saya akan memperkenalkan saya dulu. Yang mana yang kenal, tak apa. Yang mana yang belum kenal, yang tengah tengok recording ataupun baru live bersama saya first time. Okay, saya kenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Iznan, Guru Inovatif Kebangsaan 2005, okay, 2008, 2014 dan 2016. Okay. Apa yang saya buat dalam inovatif saya adalah yang pertama 2005 Rocket Kit, yang kedua 2005 Esteem Diri, 2008 Rocket Kit, 2014 CD Ajaib, 2016 Magic Box. Magic Box ni menyelesaikan soalan berkaitan dengan pecahan masa dan waktu. Yang 2014 ni CD Ajaib menyelesaikan soalan, membantu murid-murid menyelesaikan soalan penolakan dan penambahan. Bukan bukan penolakan Gen 10 tak. Ini satu formula yang saya buat yang tak ada di mana-mana sekolah Malaysia, tak ada lagi. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Yang live bersama saya ni boleh klik butang share, like dan follow. Follow di Facebook rasmi saya iaitu Cikgu Iznan Academy dan YouTube untuk tengok balik siaran ulangan, video-video yang kita dah buat. Saya dah letak di dalam YouTube channel. Di dalam YouTube channel Cikgu Iznan. Boleh cari kat situ dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah are you ready? Kalau ready sila komen ready. Kalau dah ready sila komen ready. Okay, kalau dah ready sila komen ready. Saya nak tengok berapa orang yang dah ready pada malam ni, yang dah betul-betul ready. Okay, sebab kita akan mulakan sebentar lagi. Kita akan mula sebentar, sekejap je lagi.
Saya nak anda semua komen kat bawah ready. Komen ready ya. Okay. Yang baru join, jangan lupa klik butang share untuk anda, mungkin anda nak tonton balik semula video ni. Okay. Yang mana nak tengok video-video yang saya yang lama, jangan risau. Pergi ke YouTube. Kat YouTube semua ada video-video saya. Okay. Kat YouTube semua ada video-video yang saya letakkan kat situ. Kalau nak lembaran kerja ke, latih tubi ke, bank soalan ke, buka Telegram channel, type kat situ Cikgu Izlan. Type Cikgu Izlan, download seberapa banyak anda nak download. Semua koleksi daripada tahun 4, 5 dan 6, koleksi soalan semua ada kat situ. Okay. Wan Syazwan ready. Gunjit Lisa ready. Okay, Alisha ready. Okay, kita akan teruskan sambungan. Sambungan untuk soalan kertas 1. Okay. Soalan kertas 1. Okay. Kita akan teruskan soalan kertas 1 yang ni. Jadi apa yang saya cakap sebelum ni pada awalnya, kita bukan nak saya bukan nak anda tulis jawapan. Saya nak anda tulis cara pengiraan anda macam mana anda buat. Boleh faham tak? Jadi langkah 1 bahagi. Nak bahagi dengan apa? Langkah 2 nak darat dengan apa? Jadi saya nak anda buat macam itulah langkah kerja supaya kita boleh bantu ramai lagi kawan-kawan kita yang tak faham. Kalau kita bagi jawapan, kawan kita tak tahu langkah kerja macam mana. Jadi sama-sama kita bantu. Sebab tu kita nak wujudkan positive circle. Okey, kita sambung soalan ni. Okey, kita sambung soalan ni. Berikut adalah pernyataan Puan Alina. Saya membeli sejumlah telur. Okey, 5 biji telur telah pecah. Saya telah menggunakan 14 biji telur. Baki bilangan telur ialah 11 biji. Okey. M ialah jumlah telur yang dibeli oleh Puan Iliana. Antara berikut yang manakah ayat matematik berdasarkan pernyataan di atas? Okey. Saya nak anda semua yang live bersama saya ni, okey. Live bersama saya ni, jangan lupa gariskan ayat-ayat yang penting, iaitu 5 biji telur, 14 biji telur, 11 biji. Okey. Jadi gariskan ayat penting. Bila dah gariskan ayat penting, baru buat langkah kerja. Itu yang penting sebab kita nak maklumat dulu. Kita nak highlight maklumat mana yang penting. Okey, baik. Sekarang ni saya nak anda semua tuliskan jalan kerja macam mana nak buat benda ni. Dan kita boleh bantu kawan kita kat luar sana macam mana untuk menyelesaikan soalan berbentuk macam ni. Okey, saya bagi peluang kepada anda untuk selesaikan soalan ni. Okey, sebelum tu, yang mana yang belum share, yang baru join, klik butang share dulu. Sebab yang penting kita share dulu, share kepada kawan-kawan, share kepada anak buah kita. Okey, untuk parent kita share kepada saudara-saudara kita, mungkin ada anak tahun 4, 5 dan 6, mungkin boleh tengok, mungkin boleh belajar soalan-soalan macam ni lah. Okey. Okey. Sila tulis komen kat bawah jalan kerja. Macam mana nak buat soalan ni? Macam mana nak buat soalan ni? Saya nak tengok cara anda buat. Sebab ada yang tak faham. Jadi saya nak tengok berapa orang yang faham soalan ni. Okey. Yang share saya ucapkan terima kasih. Okey. Saya nak tengok berapa orang yang betul-betul ada faham, betul-betul faham pernyataan soalan ni. Okey. Okey, saya nak tengok. Sila komen kat bawah. Okey, komenkan jalan kerja anda. Saya nak tengok berapa orang yang faham tentang soalan ni. Okey.
Okey. Okey, Alisha, Akilah Zaham, 5 tolak M tolak 5 tolak 14 sama juga dengan 11. Macam ni ke ayat, sebab ayat matematik. Okey. Rosali, bro. M tolak 5 tolak 14 sama dengan 11. M sama juga dengan 11 tambah 5 tambah 14. Okey. Tempat kosong. Nafiza bukan tempat kosong, Nafiza M. Sebab dia kata M. Kat sini dia tulis dah M. M. Okey. M tolak 5 tolak 14 sama dengan 11. Okey. Kalau saya tengok kat sini ada 3 orang yang hantar jawapan. Jadi saya tengok semua jawapan ni adalah tepat. Sebab apa kata tepat? Sebab okey. M adalah yang disebut M ialah jumlah telur yang dibeli. M adalah jumlah keseluruhan telur yang dia beli. Tolak dengan 5 biji yang dah pecah. Kemudian dia telah menggunakan 14 biji telur. So, kita tolak lagi 14. Tadi tolak 5, ni tolak 14. So, dia cakap jawapan. Okay, baki bilangan telur ialah 11 biji. So, ini adalah baki dia. Boleh faham? Yang lain ni, yang tak komen ni, tak tulis jalan kerja ni, boleh faham tak? Kalau faham, tulis komen faham. Sebelum kita sambung ke soalan yang seterusnya. Saya nak pastikan semua orang faham. Okay. Sila komen faham. Sila komen faham. Saya nak tengok berapa orang yang faham tentang soalan ni. Sebab ni soalan UPSR tahun lepas 2019. Okey. Okey, saya buka pada seterusnya. Seterusnya, Raja 5 menunjukkan jisim dan harga sekampit beras. Okey, kalau kita tengok kat sini, harga 10 kilo beras RM24. Berapakah harga bagi 3 kilo beras? Okey. Yang live bersama saya ni, saya mohon sila buat jalan kerja. Okey. Saya nak tengok kemampuan anda, kefahaman anda untuk buat jalan kerja ni. Kalau tak faham, tentang soalan ni, tulis je, komen jujur saya tak faham. Nanti kita akan tunjukkan jalan kerja step 1, step 2 yang kawan-kawan kita pun akan tunjuk contoh-contoh. Mungkin ada cara yang paling cepat, mungkin ada cara yang paling mudah faham. Okey, itulah sebab tu kita nak wujudkan positive circle. Inilah positive circle ni supaya semua orang dalam satu kumpulan kita ni boleh bekerjasama, boleh bantu. Mungkin A boleh bantu B, B boleh bantu C. Itu yang kita nak. Okey. Kalau saya tunjuk jawapan tak best lah. Sebab kemampuan otak kita memikir 80% sekiranya kita keluarkan balik maklumat apa yang kita ada dalam otak. Kalau selagi kita tak keluarkan maklumat, selagi itu kita hanya nyimpan 10% saja. Okey. Jadi saya nak yang live bersama saya, apa pun kita mesti berkongsi. Okey, jangan kedekut ilmu, kita mesti sharing maklumat, sharing macam mana anda buat, dan kita tolong dan share, kita tolong bantu kawan kita. Bantu macam mana? Komen kat situ, langkah kerja macam mana nak buat soalan ni. Okey. Saya masih lagi menunggu. So saya masih lagi menunggu. Kalau yang mana yang belum share, klik butang share. Okey. Dah siap, yang mana yang dah siap boleh komen kat bawah jalan kerja macam mana anda buat. Kita nak tengok seorang-seorang. Sebab ada yang di kalangan kita ni yang tak faham. Jadi dengan komen kat situ kita tahu berapa orang yang faham, berapa orang yang tak faham. Kalau setakat tulis jawapan, semua orang boleh tulis jawapan. Okey. Okey. Tulis jawapan. Jangan lupa tulis jawapan. Alisha, Rosali, Yalen, Hafizah, mana lagi? Zahratul Nurul. Okey. Jangan lupa tulis jawapan. Macam mana nak buat soalan ni?
Sebab nanti bila dah siap dah, nanti cikgu pula akan tunjukkan jalan kerja yang mudah untuk anda. Okey. Saya masih menunggu jalan kerja macam mana anda buat. Okey. Jangan lupa, okey, tuliskan jalan kerja kat komen kat bawah tu, and then sharekan maklumat ni sharekan ni apa, video ni, kelas kita malam ni. Okey. Saya masih menunggu lagi. Masih menunggu lagi jawapan. Gunjik Lisa, tak faham, bagus. Biar ikhlas, tak faham cakap je tak faham. Tak apa, nanti kita akan tunjukkan step by step. Yang lain yang dah faham, tulis dia. Okey, Alisha Zeham 24 bahagi dengan 10, okey, dapat RM2.40. RM2.40 darat dengan 3. Okey, 3 sebab dia 3 kilo, dapat RM7.20. Okey, yang lain macam mana? Ini yang penting garis dulu. Jangan tak garis, garis dulu poin penting. Garis dulu ni poin penting 10 kg, 3 kg beras. 10 kg sama dengan RM24. Dia nak 3 kg saja. Okey. Mana yang lain ni? Kalau dah siap, tolong komen kat bawah jalan kerja. Macam mana anda buat? Macam dengan Alisha Akilah ni. Tengok macam mana Alisha Akilah buat ni. Anda boleh komen kat bawah. 24 bahagi dengan 3. 24 bahagi dengan 3. Rozi Zofian. Zahrotul Nurul. Tak faham. Okey, ni kita dah nampak dah berapa orang tak faham. Tak apa, tak faham jujur tulis je. Tak faham. Itu yang saya nak. Saya nak berapa orang yang tak faham. Itu yang kita nak bantu. Okey. Yang lain-lain ni macam mana? Dah siap ke belum? Kalau dah siap, sila komen kat bawah jalan kerja anda macam mana. Cikgu nak tengok jalan kerja anda macam mana. Cikgu nak tengok cara anda buat macam mana, cara anda keluarkan maklumat tu macam mana. Yang mana yang tak faham, tak apa. Tulis saya jujur tak faham. Nanti kita akan bantu. Okey. Gunjik RM24 darat dengan 3. Kenapa gunjik RM24 darat dengan 3 tu salah tu. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Salah tak apa. Yang penting buat. Yang penting committed, buat. Apa yang cikgu bagi, buat je. Konsisten. Itu yang penting. Salah itu tolak tepi. Betul salah tolak tepi dulu. Yang penting kita faham dulu apa yang kehendak soalan ni. Okey. Ada lagi? Okey, baik. Cikgu tunjuk macam mana nak buat. Sebenarnya soalan ni mudah je. Harga 10 kilo beras sama dengan RM24. Kalau harga 1 kilo sama juga dengan, okey, kita boleh bahagi pun boleh. Maksudnya RM24 bahagi dengan 10. Jadi kita ubah titik puluhan. 24, okey, RM24 bahagi dengan 10. Sebenarnya kita boleh ubah titik puluhan daripada sini, ubah ke sini jadi RM2.40. RM2.40. Okey. Sekilo. Kalau 3 kilo, darab RM2.40 darab dengan 3. Akan dapat RM7.20. RM jangan lupa jangan lupa letakkan. Kalau tidak tak dapat markah. Okey. RM mesti letakkan RM. Okey. Sini pun RM, sini pun RM. Jangan lupa letakkan, nanti tak dapat markah. Okey. Ini adalah salah satu cara. Okey, kaedah 1 yang saya buatlah. Saya kena padam dulu. Ni kaedah 1. Ini faham dah? Okey, ini kaedah 1. Kaedah 1 yang anda boleh tiru. Maksudnya boleh write down kat atas kertas dan tulis macam mana cara kaedah 1. Cara 1. Anda boleh pilih kaedah 1 pun boleh, kaedah 2 boleh. Tengok kawan-kawan anda buat pun boleh. Saya try cikgu. Okey. So, untuk kaedah yang seterusnya, saya kena padam dulu. Okey.
Okay, sabar sekejap. Ni kaedah satu. Yang saya tunjuk ni kaedah satu, kaedah pertama. Harap anda semua faham. Sekejap, saya nak padam dulu. Okay. Okay, ni kaedah pertama. Kaedah pertama, RM2.40 darab dengan 3 dapat RM7.20. Okay, kaedah yang kedua. Nak cepat lagi kan? Mungkin ada nak cepat lagi kaedah yang kedua. Tetap dapat markah yang full mark agak. Bukan full mark sebab ni kertas satu. Nak cara yang cepat. Sebab kita kertas satu ni kita nak jimat masa sebab satu soalan 90 saat. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kaedah dua, dia nak 3 kg. So kalau kita tengok kat sini, ni highlight yang kita highlight ni 3 kg bermaksudnya 3 per dengan 10. 10 ni daripada mana? 10 ni daripada sini. Dia nak 3 daripada 10 bahagian. Ada 10 bahagian, RM24 tapi kita nak 3 bahagian je. 3 kg. So 3 per 10 darab dengan RM24 terus dapat RM7.20. Boleh faham tak? Cikgu, soalan tahunan ke? Ya, soalan tahunan. Ni soalan tahunan. Tapi soalan ni mudah je. Tahun 4 boleh buat, tahun 5 pun boleh buat, tahun 6 boleh. Walaupun soalan tahunan, tapi ini soalan yang paling mudah. Soalan aras rendah. Aras rendah. Belum susah lagi ya. Okey, anda ada dua kaedah. Kaedah pertama macam dengan Alisha Akila buat, Rozifian buat. Okey. Contoh macam kawan-kawan kamu buat, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, sebab ni kertas satu kertas satu ingat, kertas satu kita nak jimat masa. Jadi kita boleh 3 per 10 kita darab je dengan 24. Itu kaedah yang kedua. Saya cadangkan terus buat kaedah kedua. Okey, boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sila komen faham. Saya nak Zahratul faham ke tak? Tak berapa faham kaedah kedua? Okey, kaedah kedua saya ulang balik. Dia nak 3 kg. 3 kg saja. Jadi 3 atas ni lah. Penyebut dia 10. 10 ni keseluruhan. Keseluruhan. Saya buat macam ni lah senang cerita. Box lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia nak 3 kg saja. So dia nak ni lah 1, 2, 3. So dia nak 3. Jumlah keseluruhannya RM24. RM RM24. 24. Tapi kita nak 3 bahagian je. Kalau nak 3 bahagian, 3 ni saja. Jadi kita kena gunakan konsep fraction method, iaitu 3 per dengan jumlah keseluruhannya berapa? 10. So harga sebenar 10 kilo kampit beras ni adalah RM24. So RM RM24. So kita darab saja. Okey. Oh baru faham. Okey, Norehan Jamil watching. Okey. Zahratul, faham ke tak? Faham ke? Faham lagi. Kalau kita buat dalam bentuk box model mungkin faham. Tapi ini adalah bentuk formulasi. Cara cepatlah cikgu cerita. Kalau lambat sangat kan tak siap satu soalan ni. Okey. Dah faham atau belum? Kalau belum, kalau dah faham sila komen faham. Sebab kita nak pergi ke next soalan. Sila komen faham. Nur Hafiza, Muhammad faham. Okey, yang lain? Yang lain faham ke tak ni? Yang Ana bagi like, bagi love, thank you very much. Jangan lupa klik butang share, jangan bagi like saja. Sharekan video ni supaya kawan-kawan kita yang tak faham boleh jadi faham tentang soalan ni. Okey, Nurrehan Jamil, thank you very much. Baru faham Zahratul. Nampak tak? Sebab tu saya nak anda semua jangan kedekut klik butang share. Share pada 10 grup. Share kepada semua grup yang anda tahu supaya ada kawan-kawan kamu, ada orang luar kat sana yang tak faham tentang soalan ni, anda dapat bantu dia orang. Okey. Okey Rosita. Okey, faham. Dapat markah tak guna box? Okey, ni kertas satu. Kertas satu kita tulis jawapannya. Mana-mana kaedah boleh guna. Cuma kaedah yang kedua lebih cepat. Kalau untuk kertas dua, tetap akan dapat tetap akan dapat markah.
Kalau guna box ke awak lukis apa pun, tapi tetap akan dapat markah. Jangan risau. Okey. Kita teruskan soalan yang kedua. Yang ketiga. Sejumlah 4 biji bateri bersaiz AAA dijual dengan harga RM12.80. Hitungkan harga bagi 14 biji bateri yang serupa. Nampak tak? Highlightkan benda yang point yang penting, ayat yang penting. Okay. And then baru kita keluarkan maklumat dan kita selesaikan sama ada nak darat ke, bahagi dengan apa, darat dengan apa. Baru kita selesaikan maklumat ni. Boleh faham tak? Okay. Dia soalan ni hampir sama juga macam dengan soalan yang sebelumnya yang tadi. Okay. Dia cuma ubah ayat sikit dengan ubah nombor je. Sebab tu saya nak anda faham dulu soalan yang sebelum tadi, baru kita ke soalan ni. Okay. Jangan lupa klik butang share. Okay. Dah siap, tuliskan jalan kerja. Cikgu nak tengok seorang-seorang yang live bersama cikgu ni dan cikgu akan bantu dalam kita punya coaching kita ni, dalam bengkel kita ni, bengkel online matematik ini. Kita supaya kita nak buat positive circle, dan yang kedua yang kita buat adalah thinking, pairing and sharing. Maksudnya kita sharekan apa yang kita dapat, apa yang kita faham tentang soalan ni kepada kawan-kawan kita melalui komen. Gunjik, berapa markah soalan ni? Soalan ni, soalan kertas 1 markah. Okay. Kalau kertas 2 dia terpulang pada soalan. Ada 1 markah, ada 2 markah, ada 3 markah. Okay. Yang dah siap, yang mana yang dah siap, tuliskan jalan kerja. Jangan tulis jawapan, saya tak nak jawapan. Okay, saya nak tuliskan jalan kerja. Bukan apa, sebab bila kita berada di positive circle ni, saya nak anda keluarkan maklumat, 80% anda dah kuat dah ingatan anda, info dalam minda anda, dalam otak anda dah kuat. Maksudnya ada 80% anda boleh keluarkan maklumat. Bila kita boleh keluarkan maklumat dan dan kita komen kat situ, maksudnya ada 80% kita dah menguasai tajuk ni. Okay. Kalau anda terus tulis jawapan, saya tak tahu anda buat jalan kerja tu macam mana. Betul ke salah, saya tak faham. Kalau saya nak buat jalan kerja ni boleh sangat, tapi saya nak betul-betul nak bantu anda macam mana nak buat soalan-soalan macam ni. Yang penting kena bagi faham dulu macam mana nak buat soalan ni. Sebabnya kefahaman tu sangat penting. Bila kita dah faham, kita keluarkan maklumat. Itu yang 80% tu. Sebab tu kita buat positive circle dalam grup ni, and then kita masukkan elemen thinking, pairing and sharing. Kita sharekan apa yang kita dapat, apa yang kita faham, apa yang kita buat kepada kawan kita. Sebelum ni semua buat sendiri-sendiri. Semua tulis kat atas kertas, bagi jawapannya. Tapi saya tak suka cara tu. Saya suka anda tulis, komen kat bawah supaya kawan kita yang tak tengok video ni, dia boleh tengok jalan kerja anda buat tu macam mana. Okay. Rozifian Yahya, RM12.80 bahagi dengan 4 and darat dengan 14. Okey. Tu jawapan pada Rozifian. Norehan Alisha Akila, RM12 darat dengan 10. RM12.80 darat dengan 10. Okey. RM RM128. Okey. Okey. Gurjit RM12 bahagi dengan 4. Sebab apa darat dengan 10? Okey, tak apa, yang lain-lain ni boleh komen kat bawah. Sebelah bateri berharga dengan 4 biji bateri, harga dia RM12.80. Dia nak hitungkan harga 14 biji bateri yang sama. Okey. Okey, sambung lagi Gujik tu. Takkan RM12 bahagi dengan 4, mesti ada sambungan di langkah seterusnya. Okey. Rosali, RM12.80 bahagi dengan 4 dapat RM3.20. Darat dengan RM14 dapat RM44.80. Tengok ada perbezaan antara Alisha Akila dan Rosali Brock. Nampak tak? Inilah yang saya nak tu. Saya nak tengok yang mana satu cara anda buat. Mana satu betul, yang mana satu kurang betul, yang salah lah. Jadi kita boleh nilai daripada sini. Kalau anda tulis atas kertas, saya tak tahu apa benda yang anda buat. Okey. Ada lagi? Sila komen kat bawah.
Sila komen kat bawah. Saya nak tengok cara anda buat. Yang lain-lain ni dah buat ke belum? Kalau belum buat, kalau tak faham apa jua soalan yang saya tunjukkan, tulis jujur saya tak faham. Inilah masanya untuk kita bantu. Untuk kita belajar, yang penting konsisten. Jangan tengok tak faham terus tutup Facebook, buka benda lain. Jadi itu tak betul lah. Cara yang penting biar kita konsisten. Okey, Gonjit RM12, 8 sen bahagi dengan 4, so dapat RM3.20 and then darat dengan 14. Okey. Itu antara jawapan-jawapan langkah kerja yang kawan kita buat. Okey. Yang lain ni faham ke tak? Kalau faham sila komen kat situ, jalan kerja. Kalau tak faham, tulis kat situ jujur tak faham supaya kita boleh bantu anda. Okey, yang baru Azian, Nur Azian yang baru watching ni, Nur Azian, sila klik butang share. Share kepada grup-grup yang anda ada supaya kita boleh bantu kawan-kawan kita yang lain. Okey. And then okey, ada lagi tak? Nur Hafiza Muhammad Syarif tak faham. Okey, bagus. Komen tak faham. Okey, Zahratul Nurul 4.3. Pada RM12 bahagi darat dengan 14, so bahagi dengan bahagi dengan 12. Okey. Okey, baik, banyak variasi jalan kerja yang tak sama. Ada A, ada B, ada C. So sebenarnya macam ni ya. So RM12 kita bahagi dengan 4 untuk kita dapat sebutir. Sebutir bateri tu berapa harga dia. Okey, apabila kita bahagi, kita akan dapat sebiji bateri tu dengan harga RM3.20. Okey. RM3.20. So dia nak 14 biji. Apa yang kita buat adalah RM3.20 darat dengan 14. So dapat RM44.80. So kalau anda yang dapat RM44.80 itu adalah betul lah. Kalau lain benda tu memang tak betul lah. Ini kaedah yang kita boleh buat. Okey. Okey, faham tak? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Oh, Nur Hafizah baru faham. Okey. Nampak tak? Kat sini kita nak bantu kawan kita sebenarnya. Itu je, kita nak bantu supaya orang lain pun akan berjaya sama macam kita. Okey. Yang mana yang baru join sila klik butang share. Yang mana yang dah faham sila komen faham. Saya nak pastikan semua sebelum kita gerak ke soalan yang keempat, semua faham tentang soalan ni. Nur Azah faham. Okey. Rosali faham. Rosali Brook faham. Okey. Saya nak tengok, nak pastikan semua orang faham soalan ni. Jadi kita akan ke soalan yang seterusnya. Okey. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Sebuah syarikat menghasilkan 3.4 juta penyedut minuman dalam sehari. Okey, kita highlightkan poin yang penting. 3.4 juta sehari. Sebanyak 0.2 juta. Ini kita konsep ni adalah konsep 0.2 juta ni yang mana yang dah join formula asas matematik, dia akan belajar macam mana nak tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey. Sama juga pecahan juta yang kita belajar dalam formula FAM, formula asas matematik, iaitu pecahan, peratus dan perpuluhan. Okey, sebanyak 0.2 juta daripadanya dieksport dan bakinya untuk pasaran tempatan. Nampak tak? Baki dia setelah 0.2 juta eksport, baki pada tu adalah pasaran tempatan. Hitungkan bilangan penduduk minuman yang dihasilkan untuk pasaran tempatan dalam 5 hari. Dia nak dalam 5 hari. Okey. Tip yang pertama adalah anda kena, saya gariskan ayat penting, anda kena convertkan pecahan juta kepada nombor bulat, nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Baru anda boleh lakukan langkah kerja yang seterusnya. Okey. Dah siap buat? Sila komen kat bawah langkah kerja yang anda buat. Sebab saya nak pastikan
yang live bersama saya ni faham sebab kita dalam grup Positive Circle. Dalam grup Positive Circle ni saya nak semua orang sama-sama faham, tak ada yang tertinggal. Yang mana yang tak faham, kelas yang tak faham, tulis kat situ saya tak faham. Nanti kawan-kawan kita akan sharekan jalan kerja yang dia buat. Okay, cikgu pun akan bantu melalui live ni lah macam mana jalan kerja untuk menyelesaikan soalan ni. Okay. 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 Saya cikgu bagi masa untuk anda buat jalan kerja dan sharekan, komen kat bawah, sharekan jalan kerja, bukan jawapan, jalan kerja soalan ni. Sharekan macam tadilah, macam soalan sebelumnya lah tadi. Bila ada share, kita boleh tahu jawapan kita betul atau salah. Jawapan kawan kita mudah atau susah. Jalan kerja kawan kita lebih cepat pada kita ataupun macam mana. Okay. Nur Azhar, tak faham. Bagus kata tak faham, tulis je tak faham. Okay. Tak faham tulis je sebab nanti cikgu akan tunjukkan step by step. Inilah kita dalam Positive Circle ni sebab kita nak bantu lebih ramai orang untuk buat soalan ni lah, soalan-soalan matematik supaya semua orang yang faham dalam circle ni. Okey, terima kasih yang bagi like, bagi love, bagi apa-apalah. Okey, yang mana yang baru join, cikgu sarankan join YouTube cikgu iaitu Cikgu Isnan. Tarik ya kat YouTube tu Cikgu Isnan. Okey. Kemudian kalau nak latih to be, cikgu ada latih to be setiap hari, insya-Allah cikgu bagi latih to be. Kalau nak koleksi kompilasi soalan, boleh buka Telegram, tarik ya Cikgu Isnan juga. Kat situ ada kompilasi soalan, beratus-ratus kompilasi soalan. Boleh download secara percuma. Okey. Rozifian Yahya 3/4 darab dengan 0.2 darab dengan 5. Weh, banyak kali darab tu. Cik yang cikgu cakap, yang pertama sekali kena convert dulu 3/4 juta tu dan 0.2 juta tu kepada nombor bulat. Itu yang kena buat. Okey, Norihan Jamil, Lisha Akila. Okey, 3/4 juta sama dengan 750,000. 0.2 juta sama dengan 200,000. Jadi tolaklah 750,000 tolak 200,000. Okey, akan dapat 550,000 darab dengan 5 akan dapat 2,750,000. Itu adalah jawapan Alisha Akila. Okey, yang lain ni macam mana, dah dapat jawapan atau belum? Kalau dah dapat jawapan sila komen kat bawah. Yang mana yang tak faham sila komen tak faham. Senang cerita, tak faham. Tulis je tak faham. Okey. Kita dah 45 minit dah live kita. Okey. Dah 45 minit. Okey, saya masih menunggu jawapan anda. Masih menunggu jawapan anda. Mana satu nak tengok jawapan yang betul. Saya rasa kalau yang mana yang tak faham, tulis je ke tak faham. Kalau dah siap jawapan, walaupun tak pasti betul ke salah, tulis je. Konsisten tulis je sebab kita nak komitmen. Komitmen anda untuk komunikasi dua hala antara saya dan anda supaya anda pun boleh dapat menerima ilmu apa yang saya sampaikan. Jadi kalau walaupun tak pasti jawapan tu betul ke salah, tulis je. Nanti kita akan betulkan. Sama-sama betulkan. Sebab tu kita nak positive circle. Apa tujuan positive circle ni? Sebab kita nak bantu kawan-kawan kita yang lemah. Okay. Itulah tujuan positive circle. Okay, Faizian Yahya tak faham. Jangan risau, jangan menangis tak faham pun semua. Benda ni kita belajar. Salah pun tak apa, kita belajar. Biasa dalam belajar tu ada betul, ada salah, ada faham, ada tak faham. Itulah guna kita belajar. Okey, baik. Saya tunjukkan dulu. Okey. 3/4 juta sama dengan 750,000 sebab 1/4 juta sama dengan 250,000. Kalau 2/4 sama dengan 500,000. 3/4 750,000. Benda ni saya ajar dalam bengkel online
formula asas matematik. Yang mana yang dah join, BK itu memang dia faham. Okey. Cara nak buat. So, seterusnya, sifar belahan 2 juta, 200,000. Okey. Jawapan dia 200,000. Boleh faham tak kat sini? Kalau faham, sila komen faham. Sebab sifar belahan 2 juta sama dengan 200,000. Macam mana dapat? Okey. Kita senang je. Sifar belahan 2 juta, kita mesti, kat sini adalah sifar ni juta. So, kalau juta mesti ada 7 digit. Jadi, ini 1 digit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Okey. Kalau 2 kat sini bermaksud 2. Tulis je 2. Okey. Sifar, 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 sifar. Jadi 200,000. Kalau sifar perpuluhan 3 juta sama dengan 300,000. Kalau sifar perpuluhan 35 juta sama dengan 350,000. Boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Saya nak pastikan semua orang faham. Okey, seterusnya bilangan penyedut bilangan dalam sehari. Macam mana kita nak buat? Kita kena tolak dulu. Langkah pertama kita kena tolak dulu. Tolak dengan 200,000 ni. Sebab apa kena tolak? Sebab dia export. Nampak tak? Sebab dia export. Okey. Soalan dia nak pasaran tempatan. So kita kena buang dulu yang export iaitu 200,000. 750,000 tolak 200,000, jawapan dia 550,000. Ini adalah sehari. 550,000 ni sehari. Tapi dia nak 5 hari. So ni bukan jawapan lagi. Kita kena darab dengan 5. Darab 5 dapat bawah. Ni 200. Okey. Okey. Jawapan dia 2,750,000. Okey. 2,750,000. Ini adalah jawapan untuk 5 hari. Jawapan penyedut bilangan untuk 5 hari. Okey, kita dapat full mark untuk ni. Okey, boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham saya nak pastikan semua orang ni faham. Okey, saya nak pastikan semua orang faham. Kalau faham sila komen faham. Sebelum kita pergi ke next soalan. Faham sila komen faham. Okey. Okey. Sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Okey, saya nak pastikan semua orang faham kat sini. Okey. Okey, faham ke tak ni? Kalau faham sila komen faham. Okey, faham cikgu. Okey, yang lain faham tak ni? Kalau faham sila komen faham. Saya nak tengok berapa orang yang faham. Komen kat bawah tu faham. Okey, baik. Alisha Akilah je yang faham. Yang lain faham ke tak ni? Kalau faham sila komen faham. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita akan buat soalan seterusnya. Sebuah syarikat telah mengagihkan 180 barang. Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu highlightkan 180 barang ni. Okey. Highlightkan kat sini. 180 barang permainan kepada setiap 32 kelas prasekolah. Maksudnya 180 barang kepada setiap 32 kelas pras. Setiap satu tu 180. Okey. Syarikat itu masih ada lagi 30 barang permainan. Dia dah agih 180 kepada 32 kelas pra. Dia masih lagi ada baki 30 barang permainan. Hitungkan, okey, soalan dia hitungkan jumlah barang permainan yang dimiliki oleh syarikat sebelum pengagihan dibuat. Dia nak cerita dia nak asalnya ada berapa jumlah barang permainan tu. Asal dia. Bilangan, dia nak bilangan asalnya. Itu dah soalan dia. Okey,
Cikgu nak anda semua sekali tuliskan jawapan di ruangan komen, bukan jawapan, jalan kerja. Macam mana nak buat soalan ni? Saya nak tengok supaya cikgu boleh bantu anda yang mana yang silap, yang mana yang tak betul, yang mana perlu dibaiki, cikgu boleh bantu melalui komen anda. Okey, yang mana yang tak faham, sila komen tak faham, yang mana yang boleh sikit-sikit, tak tahu betul ke salah, dah buat dah, tulis je kat komen tu, betul ke, salah ke, tak faham ke, tulis kat bawah. Kita kena, walau apa pun, belajar matematik ni dia kena komunikasi dua hala, dia tak boleh satu hala. Sebab kita, otak kita matematik ni dia kena keluarkan maklumat. Kalau nak keluarkan maklumat tu, yang ada 80% kefahaman dalam matematik tu, mesti keluarkan maklumat. Tak kira betul ke salah, keluarkan maklumat. Jangan rasa-rasa macam betul ke salah ke, biarlah. Kita tengok jawapan kawan kita lah. Itu saya rasa perlu diubah sikap tu. Sikap yang apa panggil tiru kawan tu jangan. Kita bukan kita tak bertiru. Kalau dah buat separuh jalan tu, tulis je betul ke salah. Betul ke salah itu tolak tepi, nombor 2. Yang penting kita buat je. Bila kita dah faham, baru kita tengok balik jawapan kawan kita untuk rujukan. Okey. Okey. Yang mana yang dah siap? Okey, yang mana yang dah siap, sila komen jalan kerja. Sebab cikgu nak bantu seorang-seorang supaya kita berada dalam positive circle. Dalam positive circle, kita buat satu lagi iaitu pairing, thinking, pairing and sharing. Sebab kita nak sharekan maklumat, kawan-kawan kamu yang dah pandai, yang soalan ni dia dah mahir, sharekan maklumat dan bantu kawan-kawan yang lain. Yang mana yang kurang mahir, kurang faham, tak apa, tulis je. Salah ke betul, jangan malu. Okey. Salah ke jawapan anda, betul ke jawapan anda, tolak tepi dulu. Tulis je. Kalau dah tak tahu langsung, tak tahu nak buat apa, komen kat bawah, saya tak faham. Nanti kawan kita akan terang melalui komen dia dan saya akan terang macam mana nak buat soalan ni. Okey. Saya tak nak tunjuk terus. Kalau saya tunjuk terus, ada yang buat setengah jalan, lepas tu dia tak faham. Yang penting matematik ni buat je. Buat je. Matematik ni buat je. Betul salah tak tepi dulu, buat je. Dah dapat result, baru kita follow result tu. Dah dapat cara penyelesaian, langkah dan kaedah, baru kita tiru langkah tu. Okey, Rosali, saya cuba. Bagus, Rosali. Cuba. Salah ke betul ke, mesti cuba. Sebab matematik ni kita tak boleh baca dan ingat. Tak boleh. Anda akan dapat 10% je apa yang berlaku pada malam ni. Mesti keluarkan maklumat ada 80% dalam otak anda. Saya cuba cikgu, 180, okey, darab dengan 32 dapat 5,760, tambah dengan 30 dapat 5,790. Okey, itu jawapan Rosali, bro. Saya nak jawapan yang lain pula. Saya tak nak komen lagi. Kita akan tunggu jawapan kawan-kawan kita yang lain. Macam mana cara dia buat? Saya nak yang live bersama saya, okey. Teruskan komitmen, tulis jawapan di bawah. Okey, betul ke salah ke, jangan risau. Benda ni kita belajar. Belajar ni tak kira betul ke salah. Inilah masa yang kita belajar. Okey. Okey, yang lain ni macam mana? Alicia Akila, Gunjit macam mana? Gunjit. Okey. Yang lain saya tak dapat baca komen yang ke atas tu sebab dia dah lock tu. Jadi saya baca yang mana yang dah ni, yang dah new comment, baru komen. Okey. Betul ke salah? Saya mohon yang live bersama saya ni jangan risau, jangan malu. Okey, ada yang malu takut jawapan tu salah ke apa, kita buat je. Masa ni lah kita nak belajar. Esok-esok nanti kita nak tanya siapa, sebab tu kita wujudkan policy circle kita supaya sama-sama boleh bantu. Betul tak? Kejap, Rozifian Yahya. Jangan lupa Rozifian, buat je. Kalau dah separuh jalan tu, tetap dapat markah dia. Mana pun kalau dalam kertas 2. Cikgu nak buat je. Salah ke betul ke, buat je. Sebab kita nak latih otak kita
keluarkan maklumat. Sebab kalau tak keluarkan maklumat, anda akan dapat 10% saja. Anda akan dapat 10% saja. Dan 10% tu akan kekal dalam masa 7 hari je. Lepas pada tu anda tak ingat dah kalau tak buat revision. Jadi saya nak anda melatih otak anda untuk keluarkan maklumat. Itulah kita nak positive circle dan thinking, pairing and sharing. Kita nak sharekan semua yang anda berfikir tu, yang anda fikir dalam otak kamu semua tu, yang anda faham tentang soalan ni, keluarkan maklumat. Okay. Ini adalah cara yang kita buat. Nanti dalam elite circle, macam ni lah keadaannya kalau anda berpeluang masuk dalam elite circle. Itulah kita buat. Lama dah kita start buat benda ni. Kita start buat elite circle ni supaya kita nak wujudkan positive circle. Wujudkan positive circle ni untuk bantu orang. Bantu kawan-kawan yang lain supaya ada komunikasi. Sebab ada yang tak faham tentang soalan ni, kawan si B ni boleh bantu A, si A boleh bantu B. Nampak tak benda ni? Okay. Azah 180 darab 2 32. Okay, kemudian 5,760 tambah 30. Itu name mak saya, nama saya Danila. Okay. Saya baca yang kat Facebook je. Okay. Azah Rahman 5,790. Okay, baik. Okay, yang live bersama saya kita tengok. Fahamkan soalan. Soalan dia menyatakan 180 permainan kepada setiap. Bukan 32 prasekolah tu dibahagikan kepada 32 prasekolah. Dia tak cakap pun ayat dibahagikan. Dia cakap 180 barang permainan kepada setiap. Nampak perkataan setiap ni? Setiap. Bukan dibahagikan. Kalau ayat kata bahagi, baru bahagi. Okey, kemudian bila dia dah bagi kepada 32 kelas prasekolah, tapi dia masih ada 30 barang. So apa yang kita perlu buat adalah 180 darab dengan 32 kelas pra, dapat 5,760. Okey. Sini boleh faham tak? Maksudnya dia dah bagi 5,760. Tapi dia masih lagi ada 30 barang. So apa yang kita perlu buat adalah 5,760 tambah 30, yang ni lah, yang 30 barang ni, okey, akan dapat 5,790. Inilah jawapannya. Sangat simple, sangat senang. Yang mana baru buat separuh jalan, teruskan usaha. Konsisten, komitmen. Itu sangat penting. Matematik ni mesti ada komitmen and consistent. Sebab kalau tidak, anda tak boleh keluarkan maklumat. Okey. Saya teruskan soalan yang seterusnya. Okey, sebuah kilang mengeluarkan 3/5 juta beg sekolah dalam setahun. Nampak tak? 3/5 juta. Ini dalam kelas farm saya dah ajar dah macam mana nak tukar dari pecahan juta kepada nombor bulat. Okay, dalam setahun. Setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Tulis kat situ. 12 bulan. Bilangan beg sekolah yang dihasilkan setiap bulan adalah sama. Maksudnya daripada bulan Januari sampai bulan Disember sama je. Hitungkan, soalan dia, hitungkan jumlah beg sekolah dikeluarkan dalam masa 5 bulan. Dia nak 5 bulan je. Tapi 3/5 juta beg ni dikeluarkan dalam masa 12 bulan. Tapi soalan dia nak 5 bulan. Boleh faham tak soalan ni? Okey. Tuliskan cikgu nak yang lain bersama cikgu ni dalam positive circle ni. Okey, kita buat thinking, pairing and sharing sebab kita nak keluarkan maklumat 80% lagi dalam otak kamu tu. Nak keluarkan maklumat. Saya tak nak tahu betul ke salah, tulis je. Komitmen supaya anda tulis je komen kat situ, kat bawah tu, kat ruangan komen di bawah tu, supaya saya nak pastikan anda semua boleh keluarkan maklumat. Betul atau salah itu nombor 2. Tulis je jalan kerja macam mana nak buat. Sebab bila anda dah tulis, kita akan sama-sama betulkan. Okay. Kita akan sama-sama betulkan. InsyaAllah dalam lepas raya ni, okay, kita akan sambung bengkel online formula asas matematik yang kita akan belajar tentang pecahan, peratus dan perpuluhan dan cara menukar pecahan juta kepada nombor bulat, nombor puluhan juta kepada perpuluhan juta kepada nombor bulat, peratus, teknik menggunakan peratus, dividen, diskaun, kenaikan, pengurangan dan lain-lain lagi lah. Dan pecahan
macam kita guna teknik macam mana fraction method, itu lepas raya nanti lah. Yang mana yang dah join IMPI, Intensive Math Program, iaitu belajar teknik menjawab soalan kebat, kita akan ada lagi satu lagi sambungan, iaitu Ultimate Circle. Macam ni lah, kita akan live di Zoom meeting. Okay, di Zoom meeting, dan kita akan bincangkan sama-sama. Sama-sama dengan kawan-kawan kamu, bincangkan soalan, sama-sama bantu. Bukan maksudnya cikgu bagi soalan, cikgu ajak cara. Tak, itu cara saya rasa kurang sesuai. Saya nak anda sendiri keluarkan maklumat, sebab 80% adalah otak anda. Kalau tak, anda akan dapat 10% je. Okey. Sila tuliskan jawapan. Okey. Tuliskan jawapan anda. Okey, dah sejam dah. Dah sejam dah. Uish, cepatnya masa berlalu. Okey. Tuliskan jawapan. Saya nak anda tuliskan jawapan ke bawah. Okey, Alisha Akila, 3.5 juta sama dengan 600,000. Kemudian bahagi dengan 12. Okey. Bahagi dengan 12. Okey. 50,000 kali 5 dapat 250,000. Okey, saya cuba cikgu. Okey, thank you very much Alisha Akila. Cuba aja. Salah betul nombor 2. Inilah apa kata cara cikgu melatih murid-murid cikgu. Okey, cikgu dah 10 tahun mengajar UPSR, hampir 20 tahun mengajar matematik. Inilah cara yang kita buat. Soal betul salah, ada yang takut, ada takut salah, malu kawan lah. Jangan tolak tepi benda tu, kita nak belajar. Okey, sama-sama kita buat dan tulis je. Ada yang tulis tak betul, ada yang salah. Itu nombor 2, tolak tepi. Yang penting kita tulis ya, komitmen kita tu untuk menulis, sebab kita nak menguasai 80% matematik tu. Okey, yang lain macam mana? Ada tak jawapan cara nak buat ni? Okey. Yang live bersama cikgu, jangan lupa klik butang share supaya kita boleh bantu kawan-kawan kita yang lain yang mungkin tak bernasib baik pada malam ni, yang ada hal, ada kerja ke, mungkin dia tak dapat maklumat benda ni. Sebab ramai yang tak dapat benda ni. Seeloknya why not anda dah dapat maklumat ni, anda sharekan kepada kawan-kawan yang lain, share kepada guru-guru community, share pada WhatsApp, supaya dia orang pun boleh berjaya macam kita juga. Okay. Yang lain macam mana? Cikgu bagi dalam 1 minit lagi untuk anda tuliskan komen jalan kerja anda macam mana. Yang setakat yang buat ni adalah Alisha Akila. Okay, Alisha Akila. Okay. Okay. Tak ada ya? Okay, cikgu bagi masa 1 minit lagi untuk jawab soalan. Okay. Langkah pertama, kita kena tukarkan 3.5 juta. Macam mana kita nak tukarkan 3.5 juta kepada nombor bulat? Yang mana yang peserta faham, semua dah faham. Kalau 1.5 juta sama juga dengan berapa? 200,000. Kalau 2.5 juta sama dengan 400,000. Kalau 3.5 juta sama dengan 600,000. Okey. Azhar Rahman, 3.5 darab dengan 100,000 sama dengan 60,000. Kemudian bahagi dengan 12. Okey. Dapat 50,000 darab dengan 5. Oh, dia punya jalan kerja dia panjang sikit. Okey. 5/12 darab 600,000. Okey, tengok macam mana Rosalie Brooke buat. Ini adalah jalan kerja yang singkat. Okey, jalan kerja yang singkat. Okey. 5/12 darab dengan 600,000 dapat terus jawapan 250,000. Macam tadi Alisha Akila dia buat 2 step. Macam dengan Rosalie Brooke dia buat 1 step je. Okey, baik. Ada lagi nak share? Kalau tak ada, saya tunjuk cara. Okey. Okey, 3.5 juta sama dengan 600,000 setahun dia buat. Bermaksudnya 12 bulan. Apa yang kita perlu buat adalah kita nak 5 bulan je. So, 5 bulan ni, okey, 5 per dengan 12. 12 ni datang daripada mana? 12 ni datang daripada setahun. Setahun 12 bulan. Okey. Dia nak 5 bulan saja. Dia nak 5 bulan saja. Jadi kita ambil 5 lah. Macam saya buat sebelum ni lah. Kalau dalam box ni, kita andaikan 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia nak 5 bulan je. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah tahu lah untuk 12 bulan dia keluarkan 600,000. 600,000 apa? Beg. Okay. 600,000 beg. So dia nak 5 bulan saja. So ini kita ambil lah yang kita lorekkan 5 bulan per dengan berapa? Per dengan jumlah keseluruhannya adalah 12 bulan. 12 and then darab dengan berapa jumlah beg yang dikeluarkan? 600,000. Nampak tak? Mudah tak? So kita akan dapat jawapan dekat sini. Boleh faham tak? Cara cikgu boleh faham tak? Cikgu buat dalam bentuk kotak, buat dalam bentuk formulasi supaya ada faham apa yang maklumat nak sampaikan. Okey? Okey, kalau faham sila komen faham. Yang mana yang dah faham sila komen faham. Yang mana faham sila komen faham. Okey? Okey. Uh, 16. Okey. Yang mana yang dah faham sila komen faham. Saya nak pastikan semua orang faham pada malam ni. Ada yang tak faham, boleh tengok balik rakaman video ni. Okay, boleh share kat profil masing-masing supaya ramai lagi, supaya anda boleh ulang share balik rakaman video ni. Okay, Rosali bro faham. Yang lain faham tak? Saya nak pastikan semua yang ada kat live pada malam ni faham. Okay. Saya nak semua orang faham. Okay. Sebab ni soalan UPSR tak susah mana pun. Sebenarnya kalau kita faham soalan, apa jua soalan pun sebenarnya sama je. Okay. Nur Hafizah faham. Azah faham. Okay. Lagi yang lain ni faham ke tak ni? Saya nak pastikan semua orang ada kat sini dapat apa yang cikgu sharekan pada malam ni. Okay. Okay, nama saya Tuah Haikal Halim. Tak apa. Saya panggil nama ibu ke nama parent kamu ke tak kisah sebab ini Facebook kan. Facebook parent kamu. Okay. Okay. So yang lain ni faham ke tak ni? Okay, baik. Yang mana yang cikgu nak kongsikan kat sini, yang mana yang ada parent dekat-dekat itu panggil parent, okay, ibu ke ayah kamu ke, sebab cikgu nak kongsikan suatu benda yang mungkin anda boleh buat di rumah, mungkin boleh ulang kaji kat rumah. Okay. Okay, ini adalah program intensif yang cikgu buat sebelum ni. Kawan-kawan kamu yang mungkin dapat D dalam percubaan, dapat A di dalam UPSR, menggunakan buku cikgu lah. Okay, ada alhamdulillah. Okay, sebelum ni dapat E, dapat B, dia bertukar kepada B. Okay, yang ni antara komen-komen yang ni. Okay, dapat A, tak sangka pula dapat A kan. Okay, kalau anda berminat untuk dapat buku ni, boleh komen kat bawah ataupun komen kat bawah pula. Boleh layari website ni pandaimaths.com/buku. pandaimaths.com/buku. Ini adalah buku formula yang cikgu buat start 2008 yang ramai yang dah guna, yang dapat ni antara komen-komen yang dapat A, dapat B, daripada E ke B ke okey lah, daripada E sebelum ni kan kalau kita tengok kat sini sebelum ni dapat E, bila you periksa betul dapat B. Okey, itu antara yang cikgu bantulah. Okey, kalau betul-betul minat boleh buka website ni. Okay, website ni pandaimaths.com/buku. Okay. Ada soalan tak? Kalau ada soalan sila komen kat bawah. Nak tanya apa dengan cikgu ke apa semua boleh tanya kat bawah. Okay.
Okey, kalau ada soalan sila komen kat bawah. Komen kat bawah. Okey. Komen kat bawah nak tanya apa, boleh tanya kat cikgu. Okey, boleh komen. Okey, ada soalan nak tanya pada malam ni yang live bersama saya. Okey, saya ucapkan tahniahlah yang dah dapat kefahaman yang jelas tentang apa soalan-soalan yang kita bincangkan pada malam ni. Okey, ini adalah cara cikgu yang cikgu buat sama ni adalah cara yang kita bincangkan soalan bersama kawan-kawan anda sebab kita kena wujudkan positive circle. Kalau kita tak ada kawan-kawan dalam positive circle, macam mana kita nak apa kata nak berjaya? Sebab ada kalanya soalan, ada kalanya macam tadi soalan jawapan memerlukan 2 step. Ada kalanya yang kaedah kawan anda hanya menggunakan 1 step. Sebab tu kita kena ada positive circle. Kalau tak ada positive circle, kita buat sesuatu kita tak tahu sama ada jawapan kita betul atau salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak faham, kita tak tahu ada lagi tak, maksudnya ada lagi cara yang paling mudah, paling cepat. Kalau kita dah kita dah faham caranya, jadi mudahlah. Maksudnya kalau kita dah faham cara, mungkin kamu buat macam tadilah, ada 1 step yang dia buat. So kita boleh, bukan kata tiru, kita boleh ikut cara dia. Boleh faham tak? Okay. So kita akan jumpa lagi pada hari Selasa. Selasa pukul 9.30 malam, insyaAllah 9.30 malam di Facebook rasmi Cikgu Isnan Academy. Jadi cikgu harap semua komitmen konsisten dalam belajar ni. Okay. Konsisten maksudnya bersedia awal. Okay. Komitmen maksudnya cikgu bagi soalan, terus buat, betul atau salah itu tolak tepi, terus tulis je jalan kerja anda macam mana, sebab mungkin cikgu boleh bantu. Kalau betul cikgu cikgu boleh bagi tahu okey ni jawapan ni betul. Kalau salah kita boleh, cikgu boleh boleh betulkan. Sebab bila kita dalam position suka ni dia bagus sebab kita ada kawan-kawan. Kawan-kawan yang bantu macam Alisha Akila, siapa lagi, Rosali, Tengku Tuan Haikal, Tuah Haikal Halim. Jadi ada benda-benda kawan-kawan kamu yang buat yang cara paling mudah, cara paling senang, kita boleh ikut cara dia. Jadi cikgu akan guide sebagai face, akan guide secara online macam mana cara step by step yang mana tak faham supaya cikgu nak jelaskan kefahaman anda. Okay. Next time untuk live kita pada akan datang, cikgu sarankan anda semua cuba kalau boleh, kalau seboleh-bolehnya bagi komitmen 100%. Okay. Bagi komitmen 100%, komenlah betul ke salah ke tak kisahlah, komenlah jalan kerja anda supaya kita sama-sama boleh bantu. Okay. Jangan takut, jangan malu, jangan setakat view saja, main-main saja, sebab dalam matematik ni kita kena serius, dalam belajar kena serius. Sebab dalam matematik ni dia bukan baca, faham, ingat, hafal, tak, dia kena keluarkan maklumat. Kita baca dan keluarkan maklumat, baca, keluarkan maklumat, dan bantu kawan kita. Kita dapat jawapan, kita tulis jawapan. Itu lagi penting, lagi bagus. Anda boleh kuasai hampir 100%. Okay, macam tadi lah, macam dengan cikgu tunjuk keputusan result matematik anak didik cikgu kan. Banyak lagi lah result-result yang mungkin dapat E, boleh dapat A, macam mana boleh dapat E kan. Inilah rahsia yang kita buat. Kita bantu secara positive circle. Okay. Alisha Akila, terima kasih cikgu. Siti Rosita, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Thank you very much. Rosali, okay bro, thank you very much. Okay, yang live bersama saya ucapkan tahniah, jangan lupa klik butang share. Kita jumpa lagi masa akan datang. Okay, selamat berpuasa. Tinggal beberapa hari lagi nak raya, tapi tak apa, kita teruskan live kita, teruskan belajar kita. Jangan berhenti kat sini. Okay, baik. Itu saja daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di sesi yang ke-16.